إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni sekali lagi untuk kita menyambung perbahasan daripada risalah 40 amalan mudah menurut sunnah yang ditulis oleh Profesor Madya Dr. Ruzaimi Ramli, dan sambungan kita ialah pada sunnah yang ke-14, muka surat yang ke-40, iaitu di bawah tajuk menjilat jari selepas makan sebelum membasuhnya. Sebelum ni sunnah yang ke-12 dan 13 kita dah bahas berkenaan dengan bacaan ataupun doa sebelum makan dan juga doa selepas makan, yang mana dalam riwayat, kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, bacaan yang ditunjuk dan diajarkan oleh Nabi bila mana kita nak makan ialah Bismillah. Dan sekiranya satu orang tu dia terlupa untuk mengucapkan perkataan tersebut ataupun lafaz tersebut, maka dia sebut dengan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dan ada pun riwayat yang menyebutkan bacaan doa sebelum daripada makan itu ialah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu ada riwayat, tapi riwayatnya ada perbahasan dari segi sudut kesahihannya, dan dia termasuk daripada riwayat yang tidak sahih. Namun untuk beramal dengannya bukanlah satu benda yang dilarang, cuma kita bahas dari segi ketepatan ataupun yang lebih jelas ialah bacaan Bismillah. Dan yang ke-13 kita bahas sebelum ni ialah doa setelah makan, iaitu riwayat Tirmizi juga, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu riwayat Tirmizi. Dan juga boleh dibaca dalam riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, iaitu Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Jadi itu kita boleh tengok pada perbahasan sunnah yang ke-13, doa selepas daripada makan. Dan riwayat yang kita biasa dengar orang doa amal ialah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ianya dinilai dhaif oleh para ulama, antaranya ialah Ibn Al-Qattan, juga oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan riwayat itu memang terdapat dalam Sunan Abi Daud, juga Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi, dan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Cumanya kita dah bahas beberapa perkara berkenaan dengan sebelum makan, dan sekiranya satu orang tu terlupa nak baca apa, dan lepas makan dia nak baca apa. Okay. Sekarang ni perbahasan kita yang ke-14 ialah sunnah menjilat jari bila mana selesai makan. Maknanya belum lagi baca doa selesai makan ni. Okay. Jadi apa yang kita dapat lihat dalam riwayat tersebut, muka surat yang ke-40, iaitu didatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-safhati wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Maksud hadis ni, kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan juga pinggan makanan ataupun bekas makanan itu. Dalam hadis ni kalau kita tengok, Jabir dia kata amara bil'aqil asabi' was-safhati wa qala innakum la tadruna fi ayyihi al-barakah. Dalam hadis ni kata Jabir, amara, Nabi perintah, Nabi tunjuk dan juga Nabi suruh. Maknanya Nabi kata pada sahabat-sahabat, kalau kita dah selesai makan dan ada sisa-sisa makanan di tangan kita, maka kita diperintahkan untuk menjilatnya. Dan juga sisa-sisa yang sikit tu yang ada di pinggan, bekas makanan pun diperintahkan untuk kita jilat. Jilat macam mana? Yang ada dekat pinggan tu, bukan angkat pinggan tu jilat. Kita tolak dengan jari lah. Tolak dengan jari lebihan-lebihan kuah ataupun nasi ataupun apa sajalah makanan yang kita makan, dan kita jilat jari kita. Kita tak jilat pinggang tu. Sebab satu benda juga yang kita kena tahu, dalam nak mengamalkan sunnah ni, jangan sampai orang nampak sunnah itu pelik ataupun sunnah itu menjijikkan. Itu benda yang kita kena tahu. Okay. Contoh yang lain saya nak bawa dan saya nak tunjuk kepada tuan-tuan puan-puan yang ada pada malam ni. Bila mana nak amal sunnah ni, kena pandai supaya kita amal sunnah tu nampak etika betul waktu kita amal sunnah. Okay. Macam satu orang dia makan, dia nak makan licin bersih, dia jilat jari dia jilat dengan cara yang paling terhormat, bukan jilat kut sukati. Jilat sampai nampak semua kepanjangan lidah dia, tu pun tak boleh. Orang tengok tu semacam. Okay. Kita jilatlah dengan cara yang ni, terserah pada kita nak jilat macam mana. Tapi poin dia jangan sampai orang nampak menjijikkan, sehingga orang tengok kita jilat jari tu, orang depan tak lalu makan, makanan dia pula tak habis. Okay. Jadi ini benda yang kita kena tahu waktu nak amal sunnah ni. Contoh selain daripada tu ialah bersugi sebelum menunaikan salat, terutamanya orang yang menggunakan kayu sugi. Bila mana dia nak salat, memang ada disebut dalam hadis, Nabi sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salah. Kalau tidak memberatkan umat aku akan perintah umat aku untuk bersugi, iaitu membersihkan mulut dia. Siwak ni maknanya bukan gosok gigi saja, tapi perbuatan membersihkan mulut. Cuma umum orang bersih mulut ni ialah orang gosok gigi menggunakan kayu sugi ataupun menggunakan apa-apa saja bahan yang boleh bagi mulut tu hilang bau-bau yang tak menyenangkan. Itu maksud siwak. Jadi dalam hadis tu Nabi kata, kalau tak berat, aku akan suruh umat aku buat pada setiap kali waktu salat. Jadi ada sebahagian daripada orang yang dia tengok hadis ni, dia nak beramal. Bagus, itu semangat ataupun itu cara yang betul. Dengar hadis, dah pastikan hadis tu betul, kita pun beramal. Dan itulah tuntutan kita sebagai umat. Bila mana kita dengar satu hadis berbentuk perbuatan, suruhan, kita cepat nak beramal. Kalau hadis tu berbentuk tegahan, larangan, kita cepat untuk tidak melakukannya ataupun tak terlibat dengan benda tu. Jadi bila mana kita nak amal sunnah ni, kena tengok macam mana diamalkan sunnah itu. Sebab kadang-kadang hadis tu umum. Sebab tu bila mana belajar satu-satu hadis, nak kena dengar juga syarahannya. Sebab sesuatu orang bila mana dia baca hadis, dia baca terjemahan saja, dia kurang cukup. Sebab dia perlukan syarah, terutamanya hadis-hadis yang bersifat praktikal, sunnah-sunnah yang bersifat perbuatan. Jadi sahabat-sahabat yang menggunakan kayu sugi ni, kadang-kadang pengamalan dia tu dia kurang tepat. Bukan kata salah, kurang tepat. Sebab dia mengundang pandangan orang yang negatif terhadap sunnah itu.
Yang pasti kalau kita tengok macam mana Nabi dan para sahabat praktikkan sunnah membersihkan mulut sebelum salat. Adakah Nabi membersihkan mulut ataupun bersiwak ketika mana dia berdiri di atas tempat imam? Dia tarik kayu sugi, lepas tu dia bersihkan mulut. Adakah cara itu? Ada riwayat-riwayat terpencil sebut macam tu. Tapi dia bukan berlaku secara tiap-tiap hari ataupun selalu macam tu. Biasanya Nabi akan bersiwak siap-siap di rumahnya ataupun di tempat lain, baru Nabi masuk dalam masjid. Itu cara yang betulnya. Sebab apa? Sebab pengamalan sebahagian orang, bila mana dia siwak, pertama kayu sugi tu dia hanya ambil pengamalan dari segi lalukan kayu sugi di gigi dia ataupun di mulut dia, dalam mulut dia. Tapi poin daripada bersiwak ni bukan hanya ambil buru gigi ataupun ambil kayu sugi bagi lalu je. Bukan macam tu. Poin dia ialah nak bagi mulut tak berbau, orang semayang sebelah kita tak terganggu. Sebab ada orang dia guna kayu sugi sama je dengan tak guna kayu sugi. Mulut bau serupa tulang juga. Sebab poin bersiwak ialah membersihkan mulut daripada bau yang tak menyenangkan. Bahkan lebih teruk lagi, orang tu bila mana dia gosok kayu sugi tu, dia salat sebab kayu sugi tu selit dekat poket atas. Nanti dia sujud, kayu sugi tu jatuh. Sekarang okey sebab semayang jarak-jarak lagi. Nanti kalau semayang dah rapat, orang sebelah kita ni pun dekat, kita takut kayu sugi tu jatuh dekat tempat orang sebelah. Jatuh dia punya belakang tu tak apa, jatuh yang bulu depan tu kena pula hidung kawan tu. Dia jadi apa hal dia ni buat macam ni? Sebab ada orang dia lupa melihat konteks. Walaupun sekarang ni ada orang di provide kayu sugi tu ada sarung dia. Tapi pengamalan betulnya ialah bukan di dalam saf. Yang betulnya ialah sebelum pada tu lagi. Maknanya di luar masjid. Sekarang ni masjid semua ada tempat untuk ambil wuduk. Di situlah tempat untuk kita bersugi. Di situ sebenarnya. Jadi pengamalan hadis yang macam ni kita kena amal supaya tidak mengundang orang nampak ini ke etika yang diajar dalam Islam. Kalau benda tu bersifat menjijikkan, orang tengok macam orang kata apa, kotor ataupun dia sebenarnya tak kotor pun, tapi perbuatan itu mengundang orang nampak macam orang jadi tak lalu, tak selera. Jadi itu juga benda yang perlu diteliti. Nabi suruh kita jilat jari, tapi jilatlah dengan cara yang paling beretika dan paling berhemah, supaya orang tak nampak ini ke sunnah ataupun ini ke etika. Etika tu dah elok. Cumanya nak sebut pada kita bahawasanya ianya ialah benda yang kita kena faham konsepnya. Yang kedua, kalau kita tengok makanan-makanan yang ada di zaman Nabi tidaklah bervariasi banyak macam makanan zaman sekarang. Zaman Nabi ni bukan makan nasi belauk hari-hari. Sini nasi kandar kot, nasi kandar banyak kuah. Makan nasi kandar, kuah jadi banyak, tangan confirm lah akan jadi belomoh dah sikit, banyaklah dia punya lauk-lauk tu. Jadi kalau dia jilat pun, kadang-kadang jilat sampai ke belakang ni, tapak tangan ni. Bukan setakat tapak, belakang ni pun jilat. Zaman Nabi, makanan ruji pun dia, makanan ruji kurma ataupun roti. Ada lauk, maknanya daging yang dimasak ke apa-apa saja. Tapi pemakanannya ataupun cara jilatnya kalau kita tengoklah, dia hanya pada jari telunjuk, ibu jari dan juga jari tengah. Sebab memang kebanyakan cara makanan orang Arab tu sendiri, dia tidak menggunakan kepal tangan ni. Bukan macam kita lah, kita makan nasi ataupun dia tak suap dengan 5 jari. Sebab tu ada orang dia kata Nabi kalau makan guna 3 jari. Sebab apa? Sebab makanan tu memang boleh pakai 3 jari. Ini pun kadang-kadang orang tak faham. Bila mana dia tengok Nabi makan 3 jari, dia nak makan nasi pun 3 jari juga, pakai tangan kanan. Agak-agak ambil masa lama mana nak habis 3 jari tu. 2 simpan, nak suap pakai 3 jari, jadi lambat. Dia ada hadis yang kita kena tengok konteks pengamalannya. Makanlah nasi suap. Cuma poin dia jangan menyebabkan orang rasa macam pelik cara dia makan ni.
Kita orang Melayu makan nasi, okey. Sebab cara kita makan, bersuap elok lah. Setengah-setengah orang dia bukan suap, dia kepal. Kepal, suap daripada belakang. Yang tu setengah-setengah orang dia tak boleh tengok. Dia tengok, dia nanti jadi kembang leher dia. Semacam tengok orang makan macam tu. Okay. Benda-benda ni ialah sunnah juga, fiqh juga. Ini fiqhul at'imah. Fiqh dalam pemakanan. Jangan hanya tengok zahir, lepas tu tak tengok praktikalnya. Kita juga diminta untuk menghormati etika pemakanan. Sebab tu kau tengok setengah-setengah bangsa ni dia ada etika. Etika yang melampau kita pun tak nak juga ikut. Macam orang barat nak makan, dia ada etika dia. Nak makan dengan sudu, makanan ni nak makan dengan pisau apa semua. Yang tu kita tak ikut sebab etika tu dibuat atas dasar kesombongan. Bukan atas dasar nak makan sangat. Sebab tu kita tengok kan majlis besar-besar nak kena makan dengan etika ni, lepas tu ada susunan ni. Semua tu dibuat atas dasar kesombongan. Nak cedok lauk tu tak boleh ke depan, mesti ke depan kita, bukan ke arah kita. Itu semua etika yang barat buat. Siap ada susunan sudu macam ni, pisau macam ni. Yang tu bukan kecenderungan kita. Tapi kalau kita duduk dalam majlis tu, kita hormatlah etika orang. Cuma nak katanya ialah fake makan itu bukan hanya bedal semata-mata, melihat juga kepada variasi suasana keadaan. Zaman Nabi, masyarakat zaman tu makanan tak berjenis lauk macam kita ni. Zaman tu jarang-jarang je dapat makan nasi. Sebab tu kalau kita baca hadis-hadis lain tentang apa yang ada di rumah Nabi, bahkan ada riwayat kata dapur rumah isteri Nabi ni sebulan tak berasak sebab tak ada makanan. Sebab itu ialah keadaan masyarakat zaman tu. Bahkan dalam riwayat Tirmizi, dalam Syama'ilun Nabi ataupun Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni sepanjang hayat tak pernah tengok seekor kambing dipanggang, dibakar di hadapan dia. Sebab tidak ada peluang nak nampak benda tu. Sebab makanan terhad. Beza dengan zaman kita. Zaman kita ni, kenduri je kita akan nampak. Mana hidup kita tak ingat berapa kali kita tengok kambing golek ni. Dengan sebab pilihan makanan yang sangat banyak. Jadi kita nak amal sunnah Nabi ni, amal tapi kena ada kefahaman yang luas. Fake praktikalnya, fake pengamalannya. Macam mana diamalkan. Okay. Jadi dalam hadis yang ringkas ini, hadis riwayat Jabir ni, sebab dalam syarah pun dia tak sebut panjang, saya cuba kembangkan sikit. Ini disebut sebagai fiqhul at'imah wa fiqhul ashribah. Cuma bila mana dah alang-alang sebut bab ni, sebab ada orang 2-3 hari sebelum ni ada hantar video dekat saya, ada satu orang penceramah, dia kata kalau kita makan nasi apa semua ni, kita nak cedok lauk tu guna tangan kiri. Macam mana? Kita makan lauk-lauk duk ada kat depan, okay. Tangan kanan guna untuk suap. Lepas pada tu nak cedok kuah tu, kita ambil tangan kiri. Dia kata tak boleh ambil tangan kiri sebab perbuatan tu menyalahi daripada apa yang Nabi ajar. Memang umum Nabi kata man akala bishimalihi akala syaitanu ma'ah. Hadis riwayat Muslim juga. Siapa yang makan dengan tangan kiri, dia telah makan dengan syaitan. Maksudnya syaitan makan dengan cara macam tu. Sebab tu dalam hadis lain Nabi pernah tegur satu orang, dia nak juga makan dengan tangan kiri, dan dia kata aku tak mampu makan tangan kiri, sehingga dia tu dijadikan ataupun didoakan tangan kanan dia tu tak berfungsi nak suap makanan. Nabi kata tidak ada orang yang tak mau makan dengan tangan kanan, selepas diberitahu tak boleh makan tangan kanan, tak boleh makan tangan kiri, melainkan dia sombong. Maknanya orang-orang yang kidal, dia kena usaha makan tangan kanan. Orang kidal ni, saya sendiri pun kidal. Orang kidal ni dia makan nasi suap tu okey, boleh makan tangan kanan. Cuma waktu makan dengan sudu tu dia ada problem sikit. Kebiasaannya macam tu. Tapi lama-lama kalau dia train, dia boleh dapat. Sebab orang yang kidal ni dia nak suap dengan sudu, dia nak gagah dengan tangan kiri juga. Elakkan, boleh latih benda tu, sehinggalah kita ajar diri untuk suap dengan tangan kanan juga. Maknanya sudu tu di belah kanan, bukan sudu tu di belah kiri. Etika belah kiri ni etika barat saja, makan belah kiri, bersuap belah kiri ni. Dia orang akan dahulukan belah kiri dulu. Cuma nak katanya ialah fik tentang makanan ni luas. Sebab tu kalau orang nak bincang sunnah Nabi,
Dalam bab pemakanan itu pun sudah banyak benda yang kita boleh bincang. Banyak perkara yang kita boleh sebut dan banyak sudut yang kita boleh tengok. Dalam pengajaran daripada hadis muka surat 41, kita tengok sunnah untuk menjilat jari selepas makan atau memberikan orang lain menjilatnya seperti anak atau isterinya. Ini yang disebutkan dalam Al-Minhaj, syarah kepada Sahih Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Iaitu sunnah kepada kita yang makan untuk kita jilat jari kita. Macam saya sebut tadi lah, jilat sehingga tidak menjijikkan, sehingga orang nampak sunnah Nabi ni something. Sunnah juga orang lain jilat jari kita. Ni siapa yang nak jilat ni? Okay. Sini dia sebut yang menjilat itu ialah anak ataupun isterinya. Maknanya suami boleh bagi jari dia untuk isteri dia jilat kalau ada lebihan makanan, ataupun isteri boleh bagi jari dia pada suami untuk jilat. Okay. Tapi nak buat benda ni, tuan-tuan kena tengok keadaan lah. Jangan buat depan mertua, semacam lah. Makan keluarga besar-besar, maknanya balik kampung pun semua, baru kahwin. Ni orang baru kahwin buat depan mertua, mertua tengok semacam dia ni punya mesra, depan aku pun dia dah bantai lah. Okay. Tak buat lah depan mertua tu. Jilat tangan sendirilah pada waktu tu. Nak jilat sangat, jangan basuh tangan, masuk dalam bilik suruh dia jilat. Okay. Jadi nak kata benda-benda seperti ini pun perlu dilihat juga. Pun perlu dilihat juga. Tapi kalau family kita saja, just isteri, kalau orang yang ada isteri saja, tak ada anak lagi, ataupun ada anak seorang dua yang masih kecil, okay, anak pun kena tengok lah. Kalau anak yang dah meningkat usia yang agak remaja belasan, nak masuk umur 20-an, kalau mak ayah buat macam tu, dia something juga sebenarnya. Okay. Walaupun ada orang dia okey, tapi ada beberapa part yang kita kena jaga. Sebab tu bercium di hadapan anak-anak yang sudah meningkat remaja, ciuman yang something lah, saya tak nak describe lah apa ciuman tu. Kalau setakat cium dahi, cium tangan tu okey. Ciuman-ciuman yang bersifat lain macam, okay, yang tu tak dibuat depan anak, hatta anak yang kecil pun. Benda-benda seperti tu elakkan, sebab benda tu dia trigger, dia menyebabkan kawan tu, anak yang tengok tu dia tak faham. Contoh yang kecil, dia tak faham. Jadi dia tengok, dia rasa benda tu normal. Sebab saya tahu ni, sebab ada kawan-kawan saya yang jadi cikgu sekolah rendah lah. Okay. Dia jumpa kawan-kawan dia yang perempuan, budak kecil, sekolah rendah 1, 2, 3, darjah 1, 2, 3. Dia cium mulut kawan dia yang perempuan. Sebab apa? Dia tengok benda tu dalam rumah dia. Itu pun something. Sebab dia orang tak tahu, dia orang kira nak buat je. Okay. Setakat ciuman yang bersifat adab, cium dahi ke, cium tangan ke, pelukan-pelukan yang tidak melampau, itu dibolehkan. Maknanya nak suruh jilat apa semua. Jilat ni saya rasa untuk anak dia macam, tuan-tuan boleh kenal anak tuan-tuan, okey ataupun tidak. Tapi kalau suap, okey saya rasa. Maknanya kita suap depan anak, suapkan makanan kepada isteri, yang tu okey. Okay. Tapi suruh dia jilat daripada depan kuku sampai ke belakang ni, yang tu dah lain macam lah. Itu benda-benda yang kita kena tahulah. Okay. Jangan dengar je hadis malam ni kira seronok nak buat. Tak pernah buat daripada awal kahwin sampai sekarang. Kahwin dah 50 tahun. Maknanya umur 80, 90. Buat depan anak, depan cucu lagi. Jadi orang pun nampak orang tua ni dah buang tebiat kot. Berapa kali Jumaat lagi tahan, aku tak tahulah. Okay. Jadi buat benda tu berpada-pada lah. Okay. Tengok keadaan nak buat. Dia boleh buat, tapi tengok keadaan. Kalau kita biasa, kita normal, kita tahu keadaan keluarga kita, okay, memasyarakatkan, menghidupkan sunnah itu perlu. Cuma perlu reti juga, nak faham macam mana nak amal benda tu. Seterusnya B, hukum sunnah menjilat jari ini waktunya selepas makan dan sebelum membasuh tangan atau mengelapnya dengan kain. Maknanya sisa makanan yang masih ada, lalu kita suruh pasangan kita jilat ataupun kita sendiri yang jilat sebelum basuh tangan ataupun mengelap dengan kain. Itu umumlah kita tahu. C, tujuannya ialah untuk mendapat keberkatan. Yang tu yang disebut dalam hadis. Sebab dalam hadis Jabir ni kata Nabi, innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Kamu tak tahu di mana bahagian makanan itu yang ada keberkatan. Ini kerana dalam C tu disebut,
Keberkatan itu ada pada makanan yang dimakan, tetapi tidak diketahui di mana kedudukannya. Berkemungkinan keberkatan itu ada pada sisa makanan yang terlekat di jari. Maknanya dalam sepinggan hidangan tu, nasinya, ikannya, lauk-lauk sekian tu lah. Kita tak tahu di mana yang Allah Ta'ala akan beri keberkatan. Dengan keberkatan yang ada pada makanan itu, kita jadi kuat untuk beribadah. Bukan kuat ke arah lain. Kuat untuk beribadah. Kita menjurus ke arah kebaikan. Maka dengan menjilat jari akan menjamin kita mendapat keberkatan makanan. Keberkatan makanan bermaksud makanan itu mengenyangkan, mendapat kekuatan untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Ini yang disebut dalam syarah kepada Jami' Tirmizi oleh Syekh Al-Mubarakfuri, syarah yang diberi tajuk Tuhfatul Ahwazi. Ini syarah kepada Jami' Tirmizi. Maknanya poin dia ialah nak cari keberkatan selain daripada mengeratkan hubungan kalau buat dengan pasangan ataupun buat dengan anak-anak. Tujuan ialah untuk mencari keberkatan. Kalau kita tengok dari segi umum lah, cara yang disebutkan ataupun hadis ni tunjuk pada kita apa dia? Orang Islam diajar oleh Nabi kalau makan tak ambil portion banyak sangat. Maknanya kalau kita makan, makanan itu mestilah portionnya berpadanan sehingga kita boleh habiskan makanan tu dan lastnya kita boleh jilat. Tunjuk pada kita cara makan yang betul ialah tengok keperluan kita. Kita boleh kenyang sampai takat mana? Sebab itulah ada istilah orang selalu sebut kan, makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan orang kata tu hadis Nabi. Pertama, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Dia kata-kata yang tak diketahui sandarannya daripada mana. Cuma carian yang pernah saya buat, dia duduk dalam kitab Biharul Anwar oleh Al-Majlisi. Kitab ni ialah kitab Syiah. Ada dalam tu. Dan dia pun tak kata dalam kitab tu, dia tak kata pun itu ialah hadis Nabi pun. Saya taklah kata orang pegang dengan kaedah ni dah jadi Syiah pun. Cuma nak katanya, nak beritahu masdar, sumber dia di situ. Dari segi maksud perkataan tu okey pun sebenarnya. Ia nak mengajar pada kita supaya makan berpada-pada. Tidaklah kita ambil portion berlebihan, kita tapau letak demi letak. Bukan. Itu bukan sifat orang Islam makan. Orang Islam cuma makan untuk mencukupkan apa yang dia perlu sahaja. Seterusnya di hadis ini juga memberi isyarat bahawa Islam sangat mengambil berat soal makanan sehinggakan ia tidak dianjurkan penganutnya membazir. Maknanya macam kita sebut tadilah, hadis ni nak tunjuk pada kita orang Islam diajar supaya makan habis licin. Kita tak makan dan kita tinggal sisa-sisa tu. Tapi sayangnya pengamalan ini tidaklah menjadi pengamalan dominan di kebanyakan negara-negara Islam ataupun kebanyakan masyarakat yang beragama Islam. Hatta kita orang Melayu pun, bila mana kita nak jamu orang, kadang-kadang kita jamu tu lebih portionnya. Sebab kita rasa lebih tu tak ada apa-apa. Kalau jamu cukup-cukup ni, dia okey, cuma dia macam tak berapa sangat lah. Tambah pula orang kita ni, bila mana kita jemput tetamu kan, tetamu tu sendiri dia ada satu kefahaman, kalau kutip habis makanan yang ada dalam pinggan tu, nampak lapar benar main rumah orang. Tak kira lah makanan goreng pisang, tepung dia tu, ada kebanyakan orang tak ambil dah. Saya sendiri pun tak ambil. Tapi kalau orang yang betul nak ambil, dia tadah seredak tu, makan juga. Apa kata tuan rumah orang buat macam ni? Dia ni lapar betul. Yang aku duk agak 2-3 keping dia tinggal, bolehlah aku makan kalau dia belah balik ni. Rupanya semua dia tapau, licin pinggan tu. Tak payah basuh dengan air, lap dengan tisu, boleh letak balik atas rak. Sedangkan itu betul pun sebenarnya. Cuma kita tak gamak nak buat macam tu. Kita tak gamak sebab kita rasa benda tu macam tak kena lah. Kita pun tak nak malukan tuan rumah, takut orang kata dia sedia makanan tak cukup. Tapi sebenarnya bukan menjadi satu kesalahan pun. Tapi kebanyakan masyarakat ni macam tu. Kalau masyarakat Arab lagi dahsyat. Dia orang memang suka tengok tetamu tu makan tak habis. Sebab bagi dia orang aib kalau menyediakan makanan cukup-cukup saja.
Sedangkan itu ialah benda yang biasa dan normal. Dan pengamalan ini tidaklah diamalkan secara menyeluruh oleh orang Islam, tapi diamalkan, bahkan dijadikan etika oleh orang-orang yang bukan Islam pula. Kalau tuan-tuan tengok di Jepun, tak semua orang Jepun makan macam yang dalam sunnah ni sebut. Cuma di Jepun tu dia ada etika. Kalau tuan-tuan pergi dekat kedai makanan dia orang akan timbang makanan tu ikut keperluan. Bahkan ada setengah-setengah kedai dia akan kenakan double price. Harga jadi 2 kali ganda. Kalau kita makan, ada makanan yang tak habis dalam pinggan tu. Sebab apa? Nak ajar orang makan benda yang dia perlu saja. Ambil benda yang dia perlu. Dia ada etika macam tu. Dan etika yang selain pada tu, apa yang dilihat dalam gambar sama macam apa yang dihidang. Tu etika di Jepun lah. Maknanya kalau tuan-tuan pergi dalam buku menu dia tu, dia akan letak display makanan. Tuan-tuan boleh ukur. Kalau peha dia besar tu jugalah yang tuan-tuan akan dapat. Sebab itu ialah etika, dan orang yang tak buat macam tu, dia boleh dikenakan tindakan oleh pihak kerajaan dia. Beza dengan kita hari ni. Kita hari ni pergi KFC, gambar punya besar ayam, dapat kecil. Dari satu segi ia dipanggil gharar. Ada unsur tak jelas di situ. Tapi orang tak ambil kisah pun benda tu. Sebab benda tu dah normal. Dan dalam bab jual beli ni pun, kalau penjual bagi macam tu, pembeli tak komplain apa-apa, itu disebut sebagai taradi, saling reda. Jadi tak ada apa-apa sangat. Cuma nak kata gharar itu, dia masih lagi ada gharar. Okay. Cuma nak katanya Islam ajar sampai tahap tu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis, terutamanya dalam bab taharah, saya pernah baca beberapa hadis dalam Sunan Abi Daud dalam Kitabut Taharah. Kitabut Taharah ni bab bersuci. Dalam bab suci tu, Imam Abu Daud ni dia murid kepada Imam Ahmad. Walaupun dia pun berguru dengan Imam Bukhari, cuma dia tu terkesan banyak dengan Imam Ahmad. Imam Abu Daud ni dia susun bab-bab dalam Sunan Abi Daud ni menarik. Dan kadang-kadang susunan-susunan yang dia buat tu, dia ada maksud untuk dia rat pandangan-pandangan orang lain, pandangan-pandangan fake terutamanya. Jadi dalam Kitabut Taharah kita akan tengok Imam Abu Daud dia susun hadis bila mana nak pergi buang air besar ke buang air kecil, nak menghadap mana. Sebab di sisi Imam Abu Daud, menghadap kiblat waktu buang air besar tak ada masalah, sebab mazhab Ahmad dia okey. Menghadap dan membelakangi okey. Dalam kita yang kita pegang, menghadap membelakangi tak boleh. Kita hala ke arah lain lah. Berdasarkan hadis yang Nabi sebut, bila mana kamu nak buang air, janganlah kamu menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur ataupun ke barat. Poin dia ialah tengoklah kawasan tu kiblat di mana. Sebab tu kalau tengok orang yang buat rumah pun, dia akan tengoklah aspek ni. Cuma bagi Abu Daud dia okey. Cuma saya nak katanya dia punya kaji sampai tahap tu. Dia susun hadis, dia tunjukkan kepada kita, Nabi ni kalau nak pergi buang air, Nabi akan pergi buang air di tempat berpasir, yang mana kalau jatuh air kencing di situ, air kencing tak bertakung, dia meresap dalam tanah. Sebab apa? Tak nak bagi orang terganggu dengan najis kita. Saya nak kata apa sini? Saya nak beritahu, komplit Islam ajar ni komplit. Daripada buang air sehingga minum air pun ada juga dia punya sunnah dia. Jadi ini ialah bab-bab yang kita boleh tengok pengajaran etika oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah agama Islam dia mampu membangkitkan tamadun-tamadun yang hebat selepas bangsa tu menerima agama ni. Itu benda yang kita nak tahu. Sebab dia bermula pada etika paling kecil sampailah ke etika paling besar, perundangan, kenegaraan, kerajaan, semua dia sentuh bab tu. Kemudian kita masuk, masa masih ada lagi, hadis yang ke-15. Yang ni pun penting. Muka surat 42. Tidak mencela makanan. Tidak mencela makanan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ma'aban Nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni riwayat Bukhari. Rasulullah SAW
tidak pernah mencela makanan, kata Abu Hurairah. Ma'aba, tak pernah cela makanan. Dan dalam hadis ni Nabi kata, Abu Hurairah kata, jika Nabi selera, Nabi akan makan. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan biarkan. Untuk pengajaran hadis ni dia agak panjang sikit sebab dia datangkan beberapa isu. Kita tengok satu-satu. Pengajaran daripada hadis yang A itu, mencela makanan ialah makruh kerana setiap makanan adalah nikmat daripada Allah. Maka tidak wajar untuk mencelanya. Sebaliknya setiap Muslim hendaklah mensyukurinya. Ini yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim. Juga cuba fikirkan berapa ramai manusia yang diuji oleh Allah dengan tidak cukup makanan. Oleh itu, sewajarnya kita menghargai makanan dan tidak mencelanya. Jadi hadis yang ke-15 ni cerita pada kita tentang sikap suka cela makanan. Tengok makanan tu tak sedap. Ini sifat sebahagian manusia. Dia ada suka, orang kata apa, cela makanan itu. Nanti kita akan tengok perbahasan para ulama. Cela yang macam mana? Cela dan kritik ada perbezaan. Seterusnya B, makanan yang dimakruhkan untuk dicela ialah makanan yang halal. Jika makanan tersebut haram, muka surat 43, pada zatnya seperti ada arak dan babi, maka tidak mengapa menyatakan keburukannya. Ini dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar dan juga dalam Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarakfuri. Maknanya kalau makanan tu halal, kita dilarang mencela. Kalau kita tak suka pun, kita tak sebut apa-apa. Melainkan dalam makanan tu ada benda-benda yang haram. Maknanya kita sebut dalam makanan ni ada unsur-unsur yang haram. Secara umumnya kita sebut keburukan makanan tu lah. Seterusnya, Nabi SAW tidak begitu mementingkan isu makanan. Jika selera baginda menjamahnya, jika tidak maka baginda meninggalkannya. Ini yang disebutkan dalam Dalil Al-Falihin dan juga dalam Subulus Salam oleh Al-Amir As-San'ani. Tunjuk pada kita apa dia? Nabi ni bukan orang yang cerewet dalam makanan. Tak. Ada benda Nabi makan. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok dalam hadis, Nabi pernah puji dan Nabi pernah sebut makanan tu ada problem sikit. Makanan yang sama. Dalam peristiwa Nabi nak Isra' Mi'raj. Ni bulan orang duk cerita Isra' Mi'raj. Sebelum Nabi tu diperjalankan naik burak pergi ke Palestin tu, Nabi masuk ke sebuah rumah, iaitu rumah Ummu Hani. Saya tak pasti Ummu Hani ni mak saudara Nabi ke ataupun sepupu dengan Nabi. Nabi masuk rumah Ummu Hani. Ummu Hani jadi serba salah, tak ada makanan nak hidang dekat Nabi. Last kali dia hidang roti kering dengan cuka. Cuka ni boleh jadi cuka kurma ataupun cuka daripada buah-buahan lain, apple ke apa semua, tapi umumnya lah cuka kurma lah pada zaman tu. Dia tengok Ummu Hani hidang, Nabi pun kata, ni'mal idamul khal, sebaik-baik makanan ialah cuka. Ada hadis lain, Nabi pergi rumah orang mana entah, orang tu hidang cuka. Nabi ni dia tak suka sangat cuka ni. Lalu Nabi pun kata, bi'sal idamu khal, seburuk-buruk makanan cuka. Macam mana ni? Ada hadis kata sebaik-baik makanan cuka. Orang yang jual cuka kurma ni duk guna hadis ni lah. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang yang nak jaga kesihatan ni duk makan cuka kurma tu sehari berapa sudu. Nak bagi hilang kecil manisnya, nak bagi hilang darah tingginya, minum berbotol-botol cuka kurma tu. Bila mana buat diagnos, ada penyakit lain pula, iaitu kesan asid yang kuat dalam laluan usus ni. Sebab cuka ni asid. Bila mana Nabi puji, tapi Nabi tak sebut kelebihan, dia bukan lagi makanan sunnah. Bukan lagi. Tapi kalau Nabi sebut kelebihannya, tu pun kena tengok juga konteksnya. Macam Nabi kata tentang kelebihan habbatus sauda. Nabi kata sebaik-baik kata apa ubat ialah habbatus sauda. Maknanya ubat yang boleh mengubati segala penyakit kecuali mati. Nabi sebut tu, adakah ia ubat pada semua? Sebab tu ada orang yang kena COVID ni, yang tak nak berubat dengan cara hospital apa semua,
duk telan habatus sauda tu. Sebab dia rasa hadis Nabi sebut macam tu. Dia melihat pada konteks. Sebab tu Ibnul Qayyim dia ada tulis Tib An-Nabawi, perubatan Nabawi ni, pengambilan habatus sauda tu di atas nasihat herbalis ataupun orang yang pakar dalam bidang tu lah. Ada orang, ada golongan tak boleh ambil habatus sauda over sangat, terutamanya orang yang mengandung, sebab dia ada problem pada rahimnya. Sebab unsur habatus sauda tu ialah unsur yang panas. Dia boleh beri problem pada rahim dia, boleh beri problem pada kandungan dia. Mana tetap kena dapatkan nasihat daripada pakar pemakanan, nutrition lah, nutritious. Dapatkan nasihat daripada nutritious. Okey. Cumanya bila mana Nabi sebut macam tu tanpa ada sebut kelebihan, dia bukan lagi makanan yang kita kena lazimi. Okey, balik pada perbahasan kita ni. Muka surat yang ke-43. Nabi SAW tidak begitu mementingkan isu makanan jika selera Nabi menjamahnya, jika tidak Nabi meninggalkannya. Ini kerana tujuan hidup di muka bumi ini bukanlah untuk makan semata-mata, tetapi untuk menghambakan diri pada Tuhan. Makanan yang dijamah cukuplah hanya sekadar dapat berdiri tegak untuk menjalankan tanggungjawab harian sebagai hamba. Sebab itulah bila mana akhir zaman ni kita akan tengok manusia ni dia berjuang untuk makanan. Berjuang untuk makanan. Sebab tu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut tentang manusia bila mana dia kuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tu biasanya akan mendorong pada dua tempat, iaitu akan mendorong apa yang di atas pusat dan apa yang di bawah pusat. Itu perkataan yang digunakan oleh Imam Ghazali. Maknanya nafsu ni bila mana dia dah menguasai manusia, manusia jadi rakus. Dia akan cari benda yang boleh isi apa yang duduk atas pusat ataupun sama dengan pusat dia, perut dia. Ataupun dia akan cari benda yang boleh memuaskan bawah pusat dia, iaitu kemaluan dia, syahwat dia. Syahwat pada makanan, syahwat kepada kemaluan itulah. Okey. Jadi itu antara benda yang disebut. Kemudian dia datangkan hadis yang diriwayatkan daripada Tirmizi itu. Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batni." Tidak ada bekas yang manusia itu isinya lebih buruk daripada perutnya. Kalau kita melampau pada makanan, maka akan ada keburukan. Keburukan ni yang pertama, kita buang masa banyak. Yang kedua, mengundang berbagai penyakit. Yang ketiga, membazir. Banyaklah dia punya efek implikasi itu. Bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi anak Adam itu ukulat, beberapa suap makanan, yuqimna sulbahu, untuk menegakkan sulbinya sehingga dia boleh berdiri untuk beribadat. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Jika dia tidak mampu menahan selera, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Nabi ajar pada kita untuk kita bahagikan perut kita ni supaya kita ni tidak melampau, supaya kita ni tidak over. Ini benda yang kita kena fikir, perkara yang kita kena sedar. Sebab tu ada orang dia sanggup kumpul kawan-kawan, buat konvoi, naik motor ke, ride, naik kereta ke, kereta sama jenis je, tak kira lah jenama apa, pergi konvoi apa dia? Konvoi pergi cari sotong buncit di gurun, Kedah. Lepas pada tu balik. Ataupun pergi cari lemang toki apa dah di Temeloh. Lepas tu balik. Pergi cari patin di Temeloh, lepas tu balik. Perlis pun sama. Perlis dia banyak sekarang ni duk promote tempat-tempat makanan. Promote, Covid sehari dekat 300 dah sekarang. Okay. Orang ramai datang, pergi api-api ikan bakar, harga berapi pun penuh orang. Pergi dekat Nyiru, punya besar Nyiru tadah, nak bayar duit, penuh orang. Saya pernah jumpa orang pergi makan ikan bakar di Perlis ni, datang pada KL, makan ikan bakar Perlis, habis makan balik KL. Kejuhudan luar biasa. Kalau dia boleh pergi kuliah macam tu, bagus juga. Maknanya kita boleh tengok bersungguh dia punya tu, dia boleh rancang, dia boleh kosongkan hari dia untuk penuhkan perut dia. Habis 400, muka senyum, tak ada rasa rugi besar pun. Boleh makan ikan bakar dengan kuah sibak,
jiruh ke atas tu, rasa macam dapat umrah makbul ke macam mana tak tahulah. Perasaan tengok pada muka tu macam okey. Manusia zaman sekarang dia, orang kata apa, juhud, mujahadah dia ke arah-arah benda seperti itu, orang kata apa, luar biasa lah zaman sekarang. Kalau kita tengok masa baru-baru buka sepadan negeri dulu, semua pakat keluar. Waktu kena tahan tu, duk terfikir dah, buka-buka ni aku nak pergi sini, aku nak pergi sini, nak makan ni. Dia dah atur dah. Sebulan berjalan raung kedai makan saja. Okay. Kadang-kadang ianya jadi melampau juga nampak ni. Okay. Jadi itu benda yang kita kena sedar lah. Okay. Untuk menjawab seterusnya muka surat yang ke-44, D tu, adakah mengkritik masakan untuk menambah baik kualiti termasuk dalam larangan ini? Seperti suami menegur masakan isteri untuk ditambah baik, ataupun guru kulinari mengkritik teknik masakan anak muridnya untuk pengajaran. Dua isu. Suami kritik masakan isteri untuk penambah baikan. Hakikatnya dia sedang mengaibkan makanan tu. Dia kata apa ni makanan masin, makanan ni masin. Lepas pada ni jangan buat macam ni. Okay. Saya sebut secara umum lah sebab masa tak berapa nak ada. Dah azan. Okay, kita pergi lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita nak berhabis sikit lagi untuk sunnah yang ke-15 ni. Tadi ada yang bertanya. Saya pun agak nak sebut benda tu tapi dah laju, dah straight, tak teringat benda tu. Okay. Waktu kita makan, tengah-tengah duk suap makan tu nak minum air. Okay. Bila mana nak minum air ni, kita nak pegang tangan mana? Sebab kalau kita pegang tangan yang kita suap makanan tu, kotorlah gelas tu. Okay. Macam ni. Yang asalnya ialah kita tetap kena pegang dengan tangan kanan juga. Asalnya pegang, genggam tu dengan tangan kanan. Okay. Cuma ada orang mungkin kerana gelas tu berkongsi dengan orang lain, dia guna kaedah tampu, pegang tangan kiri tapi tampu ke bawah macam ni. Okay.
Boleh atau tidak? Tak aci juga macam tu. Nak kena genggam tangan kanan. Dia sebenarnya kita kena faham bila mana satu orang tu makan, makanan tu dia taklah kotor sebenarnya. Cuma dia cemar bagi sebahagian orang. Okey. Jadi kalau gelas tu terhad, kita pegang tu elok-elok lah. Janganlah dah tahu dah gelas tu satu, yang nak minum tu 5 orang. Okey. Dia pun jenis akan nak belajar orang juga. Mentang-mentang dia first nak minum tu, dia tengok tangan penuh dengan lauk, dia pun tibai gelas tu dengan lauk meleleh sampai ke bawah. Itu saja. Jadi kena fikirlah. Ambil 2 jari cukup lah. Pegang macam ni. Dia tak kotor sangat lah. Mana kawasan-kawasan ni orang boleh pegang lagi. Okay. Elakkan tampu macam tu. Tampu macam tu tak aci juga sebenarnya. Dia tak aci juga tampu macam tu. Okay. Kalau tempat kenduri tak ada masalah kot. Sebab orang guna gelas polistiren tu. Ada orang air 2 pun gelas bawah tu. Sebab dia rasa nipis kan. Gelas polistiren tu kan nipis. Bubuh 2. Tu pun kadang-kadang over juga. Sebab dia taklah mudarat besar sangat. Dia jadi membazir pun ada. Okay. Cuma nak katanya kalau gelas tu terhad, orang tak ramai, maka kita kena guna kaedah tu lah. Kita pandai nampak, kita pegang, gelas tak jatuh dan dia pun tak kotor teruk sangat. Jadi kita pegang dengan genggam dengan tangan kanan, kita tak tampu. Walaupun ada orang kata boleh tampu, tapi yang tepatnya tak tampu. Sebab memang kena letakkan ataupun kena pegang dengan tangan kanan. Okey. Balik pada sunnah kita ni. Camca tu. Camca tu pun isu dia sama. Okey. Dengan gelas juga. Kalau ambil tangan kiri, okey. Kalau lah orang kata apa, camca tu dia banyak, maka kita guna tangan kanan lah. Guna tangan kanan. Okey. Yang tepatnya macam tu lah. Cuma ada sebahagian ulama' dia meringankan. Bukan ulama' lah, pandangan yang mutaakhir. Sebab kita tak suap ke mulut tu, kita letak dalam hidangan. Okay. Beza gelas, kita suap ke mulut itu, kita makan. Okay. Sudu kita bukan ambil lauk tu, kita terus ke mulut kita, kita letak dalam nasi dulu. Okay. Sebab tu ada yang meringankan bab tu. Dia kata bolehlah ambil tangan kiri, tak nak bagi kotor. Sebab kita tak terus suap ke mulut. Okay. Kita cuma letak dalam pinggan kita. Okay. Sebab yang Nabi larang ialah menyuap dengan tangan itu. Okay. Jadi nak jelas itu. Okay. Jadi itu dia punya guide dia ataupun dia punya border dia. Okay. Saya nak sebut sikit lagi, saya nak perhabis sikit lagi beberapa minit lagi. Muka surat 44 tu. Bila mana suami mengkritik masakan isteri, terlebih masin ke, terlebih manis sangat ke, ataupun orang yang mengajar, hakim, juri. Okay. Boleh atau tidak kritik. Okay. Saya sebut rekas, saya tak nak baca dah. Okay. Ada 2 pandangan. Pandangan pertama, tak boleh secara total. Yang ni yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Tak boleh. Maknanya kalau lah suami tu makan makanan isteri dia, termasin hari tu, diam juga, tak boleh kata apa. Sebab termasuk dalam mengaibkan makanan. Okay. Pandangan yang kedua, dia kata boleh untuk mengkritik dari segi cara penyediaan, tapi bukan mengkritik kejadian makanan itu. Kritik penyediaan. Maknanya kalau kita kata, ni kenapa masak letak garam terlebih? Kita tak kata, lauk ni lah paling teruk yang aku pernah rasa hari ni. Itu kita hina makanan tu. Kamu ni betul tak pandai masak, patut aku kahwin orang lain. Oh, kacau cakap macam tu. Yang tu hina makanan dengan isteri-isteri dia pun dia hina. Okay, yang tu tak boleh lah. Okay. Kalau dia kata lepas ni garam kena kurang sikit, tu okey, tak hina makanan, kritik sahaja. Mengkritik makanan okey, tapi kritik pun berpada-padalah. Nak tegur isteri, janganlah tegur depan orang ramai. Tegur depan mertua, tegur depan mak ayah dia, yang tu mertua kepada isteri dia. Sudah pada tu baru cerita. Aib tetap perlu dijagalah. Cuma nak kritik tak apa. Beza kritik dan menghina. Hina tak boleh. Okay. Saya ada pengalaman ni, cerita sikit lah. Kita dah selesai lah ni. Okay. Ada satu orang pernah buat umrah sekali dengan saya beberapa tahun yang lepas, sebelum Covid ni lah, tahun 2018 ataupun 2019, 2018. Okay. Dia tu ialah catering, seorang yang
buat catering, dan catering yang dia buat itu ialah penyediaan kepada santapan diraja. Maknanya dia sediakan makanan untuk sultan dan raja. Kerabat-kerabat diraja pun masuk sekali lah. Okay. Dan kadang-kadang dapat juga catering penyediaan makanan di istana negara. Maknanya besar lah dia punya coverage dia tu besar. Okay. Jadi ada satu hari tu dia diberitahu oleh pegawai istana, dia kata hari ni ada satu kerabat diraja ni, termasuk satu kerabat sultan ni, termasuk sultan tu sendiri nak mari santap di istana negara. Mungkin ada mesyuarat apa majlis raja. Okay. Jadi pegawai istana tu dah pesan awal-awal. Dia kata, "Kak, sebab perempuan sedia elok-elok sikit makanan. Yang datang ni cerewet dia lain macam." Okay. Bila mana makanan tu dah sedia, dewan santapan pun dah masuk dah. Okay. Permintaan sultan tu nak kena ada mic kat depan ni. Macam mic saya kuliah ni. Dia pun dah semacam lah. Dia kata, "Mana mic?" "Mic mana mic?" Okay. "Mana mikrofon?" Dia makan. Lepas pada dia makan 2 suap, dia on mic, dia kata, "Bodoh, tak sedap." Tak nak ceritalah sultan negeri mana. Nanti satu pasal pula aku kena. Cuma nak katanya, dia sebut macam tu. Itu aib makanan. Aib makanan, aib orang buat. Dia kata, lepas pada tu, saya beritahu dekat pegawai sana, kalau sultan ni datang, saya tak nak ambil catering. Carilah orang lain, saya tak nak. Saya tak sanggup dimadukan macam tu. Sebab dia panggil orang yang buat tu nak kena ada juga di situ. Tapi bukan sultan negeri dekat-dekat ni lah. Negeri jauh-jauh sikit. Okay. Jauh benar negeri tu. Okay. Cuma tak nak cerita lah. Nak katanya dia ada sikap macam tu. Dia ada sikap macam tu. Okay. Yang ni tak boleh lah. Walaupun dia pemimpin, dia tak sepatutnya buat macam tu. Kita bukan hidup zaman Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni, makan cepedak sebiji nak kena belah kot. Okay. Cuma nak katanya ini benda perangai sebahagian orang. Tak elok lah buat macam tu, malu. Ataupun pergi kedai makan apa semua, dia beretika lah dalam mengkritik. Wallahu alam, kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan akan datang. Dan insyaAllah subuh esok kita akan sambung lagi risalah 40 hadis teguran Rasulullah buat umat. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.